Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar-pelajar EPPA 2033. Berikut adalah merupakan penerangan untuk nota kuliah 2 dari muka surat 1 hingga 16. Okey, so tajuk kuliah 2 adalah merupakan konsep dan klasifikasi kos. Okay, dari segi konsep kos, kalau kita lihat di sini, saya nak menekankan di antara perkataan aset, ya, belanja dan kos itu sendiri. Okay, kalau dalam perakaunan keuangan, kita akan membezakan ya terminologi di antara kos aset dengan belanja, ya, di mana kos aset adalah merupakan kos-kos ya, yang belum luput, manakala belanja pula adalah merupakan kos yang telah luput. Tetapi di dalam perakaunan kos, penggunaan perkataan kos dan juga belanja ni biasanya diguna secara synonymously ya. So kadang-kadangnya kita menyebut kos, ada kalanya kita menyebut belanja tanpa memberikan penekanan sama ada kos itu telah luput ataupun tidak luput, belum luput ya. Okey, sebab dari segi perakaunan kos sudah luput ataupun belum luput, ianya tetap merupakan kos ya, maknanya alih keluar ya, tunai ya, yang akan menyebabkan pengurangan ya dalam untung itu tadi. Okey. Right. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini, konsep-konsep kos ni dia ada banyak ya. Jadi untuk tujuan penerangan, dan kita akan susunkan dia mengikut klasifikasi tertentu. So pengkelasan yang kita gunakan di sini adalah pengkelasan dari perspektif objektif. Maknanya kenapa kos itu digunakan, untuk tujuan apa ya. Sebagai contoh, penggunaan kos itu mungkin untuk tujuan menilai inventory ya. Penggunaan kos itu adalah mungkin tujuan pembuatan keputusan, ataupun penggunaan kos itu adalah untuk tujuan kawalan ya. So kita akan kelaskan mengikut tiga kategori ini. Okey, tujuan dia adalah untuk menyusun ya, supaya memudahkan penerangan dari aspek konsep kos itu sendiri. Okey, pengkelasan kos berasaskan kepada objektif penilaian inventory boleh dipecahkan lagi kepada beberapa konsep-konsep kos yang lain, seperti perbezaan di antara kos produk dan kos tempoh, ya, elemen-elemen kos perkilangan, yakni bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan. Kemudian kita ada kos kerja, yakni untuk tempahan kerja, dan juga perbezaan antara kos proses ya, yakni untuk pengekosan proses. Untuk kos kerja dan kos proses kita akan buat di dalam kuliah yang lain. Right. Manakala pengkelasan ya, berasaskan kepada pembuatan keputusan boleh dipecahkan pula kepada tingkah laku kos ya, seperti kos berubah, kos tetap, kos para berubah, kos campuran ya, dan sebagainya. Okey, kemudian dipecahkan juga kepada sama ada kos itu kos relevan ataupun kos tidak relevan. Juga kos tenggelam, ataupun in Englishnya is sunk cost. And then kita ada kos peluang ataupun kos melepas. In Englishnya is opportunity cost. Okay. Okey, pengkelasan berasaskan kepada kawalan. Kalau kita lihat kat sini, kita ada juga tingkah laku kos. So berarti tingkah laku kos ini pengkelasannya penting untuk tujuan pembuatan keputusan dan juga untuk tujuan kawalan. Okey, kemudian kita ada lagi tambahan kat sini, kos yang boleh kita kawal dan kos yang tidak boleh kita kawal. Ini semua saya akan explain sebentar lagi. Okey, apa itu kos produk? Kos produk adalah merupakan kos yang dilibatkan dalam proses untuk mendapatkan barangan
ya, membeli barangan, yakni barang niaga, ya, membawa masuk barang niaga ke dalam premis, ya, bagi organisasi pembarangan. Bagi organisasi perkilangan pula, kos produk adalah merupakan kos-kos yang dilibatkan dalam penghasilan sesuatu produk siap itu tadi. Ya, yakni kita akan menukar bahan mentah menjadi barang siap. Segala kos yang dilibat ketika itu adalah merupakan dalam kategori kos produk. Ya, kos-kos produk juga, ya, dinamakan sebagai kos inventory. Kalau untuk organisasi pembarangan, ia dinamakan sebagai kos inventory barang niaga. Manakala untuk organisasi perkilangan, ia dinamakan sebagai inventory kerja dalam proses ataupun inventory barang siap. Ya, bergantung kepada sama ada produk yang kita keluarkan itu telah pun siap, ya, ataupun separa siap. Okey, kos-kos produk ini dia tidak akan disenaraikan sebagai item belanja, ya, dalam penyata pendapatan sehinggalah produk akhir, ya, yang kita beli ataupun yang kita keluarkan itu tadi telah pun dijual. So bila, ya, produk siap ini telah dijual, kos-kos produk ini akan menjadi kos barang dijual. So kos barang dijual tu dikira belanja lah, ya, barulah ia akan direkodkan sebagai perbelanjaan, yakni debit kos barang dijual. Okay. So organisasi perkilangan dia akan melibatkan kos-kos produk, ya, yang terdiri daripada bahan mentah, ya, yang digunakan dalam proses pengeluaran dikenali sebagai bahan langsung. Ya, kemudian penglibatan buruh langsung secara langsung, ya, yang terikat dengan proses perkilangan ini. Dan akhir sekali adalah merupakan kos-kos yang tidak langsung yang dikenali sebagai overhead perkilangan. Ya, so kos-kos yang tidak langsung ini juga adalah merupakan kos-kos yang terlibat dalam persekitaran perkilangan sendiri. Ya, seperti susut nilai, ya, mesin, ya, kilang, ya, belanja elektrik kilang, ya, gaji pengurus kilang dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah kos tempoh. Kos tempoh, ya, juga dikenali sebagai kos period, ya, yang merupakan semua kos yang tidak termasuk dalam kategori kos produk tadi. Ya, jadi selain daripada kos produk, ianya adalah kos tempoh. Ini kerana kos tempoh tiada kaitan dengan persekitaran perkilangan. Okay? Oleh kerana kos ini tidak terlibat dalam proses pengeluaran, maka ia terus akan dianggap sebagai belanja, ya, dalam penyata pendapatan period semasa. Okay? Jadi kita tak perlu tunggu sehingga produk itu dijual. Bila kita libatkan saja belanja, terus akan dijadikan belanja. So item ini akan terus dimasukkan dalam penyata pendapatan. Okay? Dalam lain perkataan, ia dianggap sebagai belanja sebenar dalam tempoh di mana ia berlaku. Contoh, sewa bangunan pejabat untuk bulan April, ya, 2020 akan dibayar dalam bulan April 2020 juga. Maka ia akan direkodkan sebagai debit belanja sewa dan akan disenaraikan sebagai item belanja operasi dalam penyata pendapatan. Okay. Berbeza dengan kos tempoh, ia akan terkumpul, ya, di dalam inventory. Okay. Berbeza dengan kos produk, ya. Kos produk dia akan terkumpul di dalam kos inventory. So bila inventory dijual, barulah kos-kos produk ini akan dijadikan sebagai kos barang dijual. Kos tempoh langsung, ya, akan dianggap sebagai belanja, ya, dalam penyata pendapatan di dalam period di mana ianya dilibatkan. Okey, so ini adalah merupakan ringkasan, ya, kepada kos produk, ya, dan kos tempoh ataupun kos period tadi. Contohnya dalam organisasi pembarangan seperti kedai runcit, supermarket. So, kalau kita lihat kat sini, kos belian barang niaga, ya, itu adalah merupakan kos produk. Kos inventory barang niaga tu juga akan terdiri daripada item seperti insurans untuk membawa masuk, ya, barang niaga tersebut. Kos pengangkutan, ya, untuk membawa masuk barang niaga tersebut. So ini semua adalah merupakan contoh-contoh kos produk bagi organisasi pembarangan. Okey.
So lain-lain kos ya yang tidak terlibat dalam proses untuk membawa masuk barang niaga ke dalam premis, itu adalah dianggap sebagai kos tempoh. Ya, sebagai contoh, sewa, ya, kos elektrik pejabat, ya, gaji pengurus syarikat, ya, semua ni tak ada kaitan lah dengan proses untuk membawa masuk barang niaga tersebut. Okey, bagi organisasi perkilangan pula, kita dapati bahawa kos produk ini juga dikenali sebagai kos perkilangan, yakni kos-kos yang dilibatkan dalam proses menukar bahan mentah menjadi barang siap. Sebagai contoh, sekiranya kita hendak membuat sebuah meja, kita akan melibatkan kepingan-kepingan papan. Kepingan-kepingan papan ini adalah merupakan bahan langsung ya kepada proses menyiapkan meja itu tadi. Okey, so jadi bahan langsung ini adalah dianggap sebagai kos produk. Okey, kos buruh juga ya, yakni buruh langsung ya. Contohnya seperti pekerja yang memotong papan ya, yang mengecat papan dan sebagainya. So ini juga akan dianggap sebagai kos produk ya, maknanya upah yang kita bayar itu akan dikategorikan sebagai kos produk dan dia akan terkumpul di dalam kos inventory ya, kerja dalam proses sekiranya meja tersebut masih belum siap. Okey. Dan kita juga ada kos-kos yang tidak langsung ya, seperti overhead. Okey, dan overhead ini akan terbahagi kepada dua, satu adalah overhead perkilangan dan satu lagi adalah overhead bukan perkilangan. Overhead perkilangan adalah merupakan kos-kos yang tidak langsung yang terlibat di dalam perkilangan itu tadi. Okey. Jadi overhead perkilangan juga akan dianggap sebagai kos produk ya, dalam organisasi perkilangan. Contohnya sebagai gaji pengurus kilang, ya, kos electricity kilang, ya, sewa peralatan, ya, ataupun susut nilai, ya, peralatan kilang, ya, semua ni yang bersabit dengan kilang, okey, adalah dianggap sebagai kos overhead, yakni kos produk lah, kos overhead perkilangan. Jadi selain daripada kos-kos perkilangan, ya, yang melibatkan jualan, ya, proses jualan, pentadbiran, ya, semua ni adalah dianggap sebagai kos bukan perkilangan. Okey, kos bukan perkilangan ini adalah dalam kategori kos tempoh. Ya, maknanya dilibatkan saja terus akan dijadikan belanja dalam penyata pendapatan. Okey. Ini adalah merupakan aliran ya kepada kos-kos perkilangan seperti yang saya ceritakan tadi. So kita ada bahan mentah ataupun bahan langsung untuk membuat meja tadi. Kita ada buruh-buruh langsung, buruh yang memotong papan, memasang papan, dan kita ada lain-lain belanja langsung. Contohnya ada komponen-komponen yang kita subkontrakkan. Jadi itu juga adalah dianggap sebagai bahan-bahan langsung. Dan kita ada overhead perkilangan. So overhead perkilangan ini merujuk pada kos-kos perkilangan yang tidak langsung. Bila kita libatkan kesemuanya ini, ia akan masuk ke dalam satu akaun inventory khas ya, yang dinamakan sebagai inventory kerja dalam proses. So dianggap sebagai cost inventory kerja dalam proses. Setelah siap, maka ia akan berpindah kepada akaun inventory yang baru, iaitu akaun inventory barang siap. Ya, sekiranya kita terdapat 100 unit meja yang telah siap, okey, 40 daripadanya telah pun kita jual. So kalau 40 daripadanya telah pun kita jual, kita akan pindahkannya ke dalam akaun kos barang dijual. So 40 unit meja itu akan didarabkan dengan kos sebuah meja bagi mendapatkan nilai kos barang dijual. Baki 60 tadi akan tersimpan ya sebagai inventory akhir barang siap untuk tempoh tersebut. Okey. Okay, pengkelasan kos produk seterusnya adalah merujuk pada kos prima dan juga kos penukaran. Ya, so kos prima, kos penukaran juga adalah merupakan konsep-konsep kos. Kos prima ya adalah merupakan primary kos ataupun kos-kos utama, terdiri daripada kos bahan langsung dan juga kos buruh langsung ya dalam penyediaan sesuatu produk itu tadi. Okey, manakala kos penukaran
adalah merupakan gabungan di antara kos buruh langsung dicampur dengan kos overhead perkilangan. Jadi kos penukaran ini merujuk pada kos-kos yang terlibat untuk menukar bahan langsung ini menjadi barang siap. Ya, jadi kos bahan langsung, kos buruh langsung adalah kos utama. Manakala ya kos buruh langsung ya juga ya dicampur dengan overhead perkilangan, itu adalah dianggap sebagai kos penukaran. Kos-kos bukan perkilangan seperti yang saya jelaskan tadi adalah dianggap sebagai kos period. Ya, so maknanya fungsi-fungsi bukan perkilangan seperti fungsi jualan, fungsi pentadbiran ya, dan lain-lain fungsi yang selain daripada perkilangan, kita akan kategorikan dia sebagai kos bukan perkilangan, yakni kos period. Ya, so kos belanja-belanja jualan, gaji pengurus jualan, ya, sewa pejabat jualan, semua ni adalah merupakan kos period. Ya, jadi kita terus akan mendebitkannya sebagai belanja bila mana ianya dilibatkan. Okay, terus masuk dalam penyata pendapatan dalam period semasa. Dan ini adalah merupakan cara ya kita disclose ya dari segi pelaporan keuangan. So contoh penyata kedudukan kewangan kunci kira-kira. So bagi organisasi pembarangan kita hanya ada satu saja akaun inventory, yakni akaun inventory barang niaga. Manakala untuk organisasi perkilangan kita akan disclose ya 3 jenis akaun inventory, yakni akaun inventory bahan mentah yang kita beli ya, kita belum guna lagi ya, yang kita simpan dalam store, itu adalah nilai inventory bahan mentah. Kemudian kita juga ada akaun kerja dalam proses. Ini adalah bagi unit-unit yang belum siap diproses. Ya. Jadi kita akan kumpulkan kos bahan langsung yang telah kita libatkan, kos buruh langsung yang kita telah libatkan dan juga kos overhead perkilangan setakat mana yang telah kita libatkan dalam tempoh tersebut. Tetapi unit-unit yang kita proses itu belum lagi siap. Okay, dan akhir sekali adalah akaun inventory barang siap itu sendiri. So yang ini ni jelaslah, maknanya apabila produk tersebut telah siap, maka dalam nilai akaun inventory akhir barang siap itu masih sama, akan terdiri daripada item-item ya, bahan langsung, buruh langsung dan overhead perkilangan. Dari segi persembahan dalam penyata pendapatan, okay, so kita dapat bezakan untuk organisasi pembarangan dan juga untuk organisasi perkilangan. Okay, so macam biasa kita akan ada jualan, tolak kos barang dijual. Ya. Tetapi untuk organisasi pembarangan, unit-unit ataupun barang niaga yang hendak dijual itu perlu kita beli. Ya. Kemudian jualan macam biasalah, tolak kos barang dijual, kita akan dapat untung kasar. Untuk organisasi pembarangan, ya, belian. Tetapi kalau untuk organisasi perkilangan, sama juga jualan ditolak dengan kos barang dijual. Ya, kita akan dapat untung kasar. Tetapi barang yang kita jual itu tidak kita beli. Ya, kita akan proses dulu. Yang kita beli hanyalah bahan mentah. Bahan mentah kita akan proses. Jadi maksud di sini adalah kos barang di kilang ni adalah merupakan kos barang yang kita proses. Okey. Jadi kita akan tolak ya, yang dengan yang unit yang kita jual, maka kita akan dapat untung kasar. Alright. Bagi organisasi perkilangan, bagi mendapatkan kos barang di kilang, kita perlu menyediakan satu jadual berasingan. Ya. So pengiraan kos barang di kilang ni kita akan plug in lah ya, dalam penyata pendapatan organisasi perkilangan. So ini adalah merupakan contoh ya, pengiraan kos barang di kilang itu tadi. So kalaulah pelajar lupa, boleh rujuk balik ya dalam kursus prinsip perakaunan, sebab ini adalah merupakan liputan prinsip perakaunan untuk topik perakaunan untuk organisasi perkilangan. Okay, jadi saya tak akan go through lah. Okay, so di sini saja ya, saya berhenti untuk bahagian pertama ya, kuliah 2 kos-kos konsep. Terima kasih.